Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung semula muka surat nombor 4. Perempuan mustahadah adalah perempuan yang darahnya keluar melebihi 15 hari dan malam atau berhenti. Maka perempuan ini terbagi kepada 7 kategori. Yang pertamanya adalah perempuan mubtada'ah mumayyizah. Tadi kita ada cerita tentang apa makna mubtada'ah dan apa makna mumayyizah. Mubtada'ah ialah perempuan yang kali pertama datang darah haid dan tidak pernah didatangi darah haid sebelumnya. Mumayyizah pula ialah perempuan yang melihat darah yang kedua itu memiliki 2 sifat atau lebih, iaitu ada sifat kuat dan ada sifat lemah, seperti darah berwarna merah dan darah berwarna hitam. Hukumnya darah yang sifat kuatnya itu adalah darah haid, manakala darah yang sifat lemah itu adalah darah istiharah. Itu hukumnya. Jadi kalau perempuan itu melihat darah keluar lebih daripada 15 hari, ada darah kuat, ada darah lemah, secara umumnya hukumnya haid dia mana darah kuat, manakala darah lemah adalah istiharah. Tanpa dilihat darah kuat keluar dulu ke darah lemah keluar dulu ke, tak kira. Tanpa dilihat darah kuat keluar terlebih dahulu ke darah lemah keluar terlebih dahulu ke, tak kira. Yang penting apabila ada darah yang sifatnya kuat, darah yang sifatnya lemah, maka darah yang kuat itu adalah haid, darah yang lemah itu adalah istiharah. Kita meletakkan hukum atau ulama fiqh meletakkan hukum darah yang kuat haid, darah yang lemah adalah istiharah berdasarkan kepada tamyiz yang ada pada sifat darah tersebut, berdasarkan kepada perbezaan yang terdapat pada sifat darah. Ketika wujudnya perbezaan, maka diberi hukum yang berbeza. Darah hak ni haid, hak ni istiharah. Kemudian contoh, saya buat contoh darah hidung. Hidung ni adalah nama seorang perempuan. Kalau di Terengganu ramai orang tua-tua dulu nama hidung. Di Kelantan tak tahu ada tak famous tak nama hidung di Kelantan. Kalau di Terengganu suatu ketika dahulu lah lama orang perempuan nama hidung. Dan hidung ini adalah nama salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah, Ummu Habibah, betul tak Ummu Habibah lah? Ya, kan Ummu Salamah. Ummu Habibah Ramlah. Ummu Habibah namanya Ramlah. Ummu Salamah namanya adalah Hind radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Hind juga nama lelaki. Hind di zaman Rasulullah ada digunakan untuk perempuan, digunakan untuk lelaki. Sebagai contoh, kalau kita buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada gurunya sehingga kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Hasan bin Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah, bos saudara dia, sebelah mak dia, anak Khadijah, sebelum daripada berkahwin dengan Rasul, dia berkahwin dengan Abi Halah. Ada nama dia Hind bin Abi Halah. Baik, bin ni bukan binti yang bin. Baik. Jadi ni Hind ni nama perempuan. Darah Hind keluar sebanyak 20 hari secara berterusan. 3 hari daripadanya adalah darah hitam, manakala 17 hari lagi darah merah. Hukumnya haidnya ialah 3 hari darah kuat, manakala 17 hari darah lemah adalah istiharah. Selesai sebab cuma bawah, hak ni penting. Hak yang bawah tu hanya ada tulis apa yang perlu dilakukan oleh perempuan yang mengalami situasi seperti di atas. Kedua contoh, 3 hari darah hitam, 7 hari darah merah. Perempuan yang mengalami situasi ini, apakah yang perlu dilakukan ini? Hari pertama sehingga hari ketiga darah hitam tidak boleh dia mengerjakan solat. Hari pertama sehingga hari ketiga darah hitam itu tak boleh dibuat solat. Alasannya
kerana darah ini keluar dalam tempoh waktu yang boleh dihukumkan sebagai darah haid. Masih lagi keluar di dalam waktu imkanil haid. Kemudian hari keempat hingga hari ke-15 darah merah. Faham tak? Betul? Tidak boleh dia mengerjakan masalah. Tak boleh masalah. Kerana darah ini keluar dalam tempoh waktu yang boleh dihukumkan sebagai darah haid serta mengharapkan darah ini akan berhenti sebelum hari ke-6. Okey tak? Hari ke-6 darah pada hari ini. Hari ini barulah dia mengetahui, hidung mengetahui, perempuan yang mengalami situasi ini mengetahui bahawa status darahnya adalah darah haid bercampur dengan darah istihadah. Situ baru tahu, oh rupanya ada istihadah campur dah ni. Justru dia wajib mandi dan solat kerana ternyata darah merah tersebut adalah istihadah berdasarkan kepada tamyiz. Jadi dia mengetahui darah merah itu istihadah pada hari yang ke-16. Sebelum itu tahu. Baik. Seterusnya dia wajib mengqada semula solat yang ditinggalkan pada hari ke-4 hingga hari ke-15 kerana ternyata darah tersebut adalah darah istihadah. Sedangkan darah istihadah tidak mengumpulkan kewajipan solat. Okey, hari ke-17 dan hingga hari ke-20 darah merah wajib ke atas dia solat kerana dia masih lagi dalam keadaan istihadah. Okey tidak? Bab ni anak kena sebut sebab ada orang yang menjalani bab ni kadang-kadang itu pun masalah. Saat ni kita buat contoh 20 hari. Okey, anak buat contoh. Saat ni kita buat contoh 20 hari kan? Ada orang dia tukar 3 hari darah hitam. Okey, 3 hari darah hitam. Lepas tu 20 hari dan 17 hari darah merah. Kita buat contoh 20 hari saja kan? 3 hari darah hitam. Lepas tu 17 hari darah merah. Kami cukup 20 hari kan? Kita kata macam mana? Haid dia darah hitam, manakala darah merah adalah semua istihadah. Ada sebahagian daripada dia tersilap. Dia asal lagu mana? 3 hari haid. Okey, betul tak? Lepas tu hari ke-4 sehingga hari ke-18 adalah istihadah. Hari ke-19, 20 adalah haid yang berikut. Boleh faham? Sebab dia guna kaedah tu, dia kata oleh kerana sekurang-kurang suci adalah 15 hari. Dia cuma menggunakan kaedah takmilatul tuhur. Sebenarnya isu ni tidak boleh digunakan kaedah takmilatul tuhur. Takmilatul tuhur diguna ketika darah telah berhenti. Sekali ni darah tidak berhenti. Boleh faham? Boleh faham ke tak? Orang tidak faham ke tak? Orang tidak faham ke tak? Tak faham? Tak faham kalau dia tak faham. Maka kita belajar kita faham. Baik. Jadi kita buat 2 contoh. Kita buat 2 contoh Contoh yang pertama. Seorang perempuan datang darah 3 hari. Boleh? Seorang perempuan datang darah 3 hari. Kemudian suci sebanyak 13 hari. 3 hari datang darah, suci 13. Berapa dah? Dah. Tidak gitu? Dah. Hari ke-17 dah tempoh dah darah. Kita kata hari ke-17, 18 adalah istihadah. Sebab apa? Sebab darah tersebut keluar sebelum cukup sekurang-kurang suci. Kita guna kaedah ni takmilatul tuhur, menyempurnakan suci. Boleh faham? Tidak lah. Kalau cukup dah 15 hari suci, lepas tu masih lagi ada darah, maka barulah dikira kambing yang baru. Okey, kita contoh sekali lagi baik kita boleh datang 3 hari. Boleh, ibadah 3 hari. Kita untuk dan berhenti 14 hari. 3, 14 baru 17 kan? Lepas tu hari ke-18 hari darah. Jadi hari ke-18 tu dihukumkan istihadah. Sebab untuk mencukupkan 15 hari suci. Hari ke-19 hari ada lagi darah, maka ke-19 dihukumkan haid yang baru. Sebab cukup dah 15 hari suci. Tapi boleh kata kat sini. Hak kedua, datang darah kita 3 hari, merah 20.
Yang kata 3 hari hitam, darah ada darah kuat, ada rumah, jadi 3 hari darah hitam tu haid. Lepas tu darah lemah istihadah sehingga 15 hari sahaja. Faham tak? Jadi faham tak? Darah lemah 15 hari jadi istihadah. Jadi sebab apa dia tak 15 hari? Sebab dia kata sekurang-kurang suci 15 hari kan. Jadi 3 hari dan 15 hari mereka jadi 18. Kalau hari ke-19 ada lagi darah, jadi hari ke-19 tu kira hari baru budak. Kata dia. Waktu sebenarnya adalah salah mengikut kaedah mazhab Syafi'i. Jadi hari ke-19 20 walaupun sebelumnya telah cukup darah mereka 15 hari, hal ini tidak digunakan kaedah takmilatul tuhur. Hal ini tidak guna kaedah tu. Hal ini tidak guna kaedah tu, hal ini kena guna al-qawiyyu minhu haidun wal-dha'ifu minhu istihadah wa in tabada sini. Begitu disebut dalam kitab fiqh. Kan? Okey. Itu. Tak pun iman. Baik. Jadi kan apa yang disebut oleh ulama fiqh? Dia kata fal qawiyyu minhu haidun wa dha'ifu minhu istihadah wa in tabada sinin. Begitu yang disebut dalam kitab fiqh. Kalau darah kuat itu adalah haid, darah lemah itu adalah istihadah, walaupun darah lemah itu berpanjangan bertahun-tahun. Sebab asas kita bincang sebelum daripada ni, sebab suci ni tidak ada hak. Atau ada asal. Suci tidak ada hak bagi sebanyak-banyak suci. Baik. Jadi kita faham perbezaan antara dua perkara tersebut. Kemudian kita sambung lagi sifat-sifat darah. Apa ni kita nak fikir about sifat darah. Jadi apabila kita kata darah tu kalau ada 2 sifat, 3 sifat, dia tu memajizah lah. Sifat darah gabungan sifat darah. Apa sifat darah? Sifat darah ni dia melibatkan 3 perkara. Yang pertama dia warna, yang kedua dia pekat cair, yang ketiga dia bau. Yang pertama dia warna, yang kedua dia pekat cair, yang ketiga dia bau. Warna susunnya dia, kalau mazhab Imam Syafi'i, warna darah ada 5. Yang pertamanya hitam, yang keduanya merah, yang ketiganya perak. Perak ni adalah merah lebih cerah. Yang keempatnya kuning, yang kelimanya keruh. Keruh ni adalah kuning yang lebih cerah. Baik, itu sifat-sifat darah. Paling kuat adalah hitam. Maksudnya merah kehitam-hitaman. Betul gitu? Orang guna ayat gitu. Betul tak tahu? Merah super hitam. Gitulah. Betul ada hitam, merah. Dia muda sikit. Lepas tu perak, muda lagi. Kuning, muda lagi. Keruh, lebih muda daripada kuning. Baik, begitu sifat darah. Lepas tu okey, waktu hati tu aku baru rasa ada bau. Kita kena undur sikit kan, kita makan kan. Kita undur sikit. Gusteng mula. Sebab ada benda ni penting je kalau kita baca. Tadi kita boleh balik tadi kan. Sebab tengok ada bau. Sebab ada apa dia tulis peringatan. Peringatan ni penting lah. Jadi tadi kita layak kan. Katakan Valentino, kita boleh balik kan. Valentino, dia hari dalam 5 hari teh. Hari ke-6 minggu sampai ke-16 minggu. Kita kata awak ada darah istihadah. Jadi kalau ada darah kuat, darah lemah, maka darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Berada sedar pada tadi ya. Okey, bulan ni berlaku dalam tempoh 20 hari jam. Kita boleh balik kan? Kita boleh balik. Walaupun kita sini ya. 5 hari teh. Lepas tu kita kata 17 hari 17 hari belum. 5 hari teh kita kata 12 hari minggu. Tapi kita buat 20 hari lah. 5 hari teh 50 hari minggu. Okey, cukup dulu. 5 hari teh 50 hari minggu. Cuma dia tahu dia mempunyai darah istihadah pada hari yang tak ada. Untuk contoh 20 hari. 5 hari teh 50 hari minggu. Jadi kita bayangkan hukum haid dia adalah 5 hari kita. Lepas tu 15 minggu tu adalah istihadah. Gini pun tak sama juga. Tadi kita ayat kita itu minggu 10 hari minggu. Kata itu setelah kita
Kita sampai 5 hari, hari ke-16 mereka balik. Kita jadi mereka pula, mereka dia istihawa. Sebab hukum, kalau kuat haid, kalau lemah adalah istihawa. Itu hukum dia. Baik. Dari sini kan, di bulan pertama. Bulan pertama, kaedah bulan pertama seperti jawapan apa yang kita jawab. Bulan pertama berlaku seperti ini. Kemudian, bulan berikutnya, bulan kedua. Bulan ketiga. Ditutupi intent. Misalnya kita 5 hari, mereka 15 hari kan. Bulan kedua kita boleh bahagikan kepada 3. Berarti dah. Yang pertama, tutupi intent 5 hari. Yang kedua, tutupi intent tak sampai 5 hari. Yang ketiga, tutupi intent lebih daripada 5 hari. Dia faham tak? Ini bulan kedua ni, bulan kedua ni. Jelas tak ni? Bulan sekali lagi dah. Orang tengok. Bulan pertama. Kita tak penting nak tiba ni masa dia. Dah, bagi susah. Memang penting juga bagi mudah. Okey baik. Ustaz boleh tolong tulis tak? Kita minta Ustaz tulis. Ustaz kita ni tak bunyi lelah. Okey, jelas dah. Jadi bulan kedua, bulan pertama hari kena sampai hari ke-15 kena solat. Sebab dia tidak tahu darah ni akan melepasi hari ke-16, akan melepasi hari ke-15. Hari ke-16 baru dia tahu ada istihadah. Okey, selesai sini. Bulan pertama, bulan kedua pula. Bulan kedua 1 2 3 4 5 hitam. Hari kena merah. Okey, kata ulama pada hari ke-6 wajib dia kena mandi dan solat. Tanpa perlu menunggu sehingga hari yang ke-16. 16 lah. Nampak dah kan? Sebab dia? Sebab bulan lepas menjadi bukti bahawasanya darah lemah itu adalah istihadah. Boleh faham ke tak? Boleh faham? Ni kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, darah kuat tak siapa pun 5 hari. Ni kemungkinan pertama. Ni kemungkinan yang pertama yang boleh terjadi pada bulan yang kedua. Kita nak kemungkinan yang kedua yang boleh terjadi pada bulan yang kedua. Faham ke tak? Okey. Kemudian yang kedua, mari darah hitam 7 hari. 7 hari. Okey, darah hitam 7 hari. Jadi bulan pertama, bulan dulu 5 hari hitam kena merah dah. Bulan ni 5 hitam, ni masih lagi hitam. Faham tak? Faham tak? Okey, bagaimana pada hari kena ni? Adakah dia kena mandi ataupun tidak? Hari ke-7 hitam lagi. Kena mandi ke tak? Jawapannya tak kena mandi lagi. Kena ambil hukum haid. Sebab kita hukum haid pada bulan sebelumnya berdasarkan kepada sifat darah. Faham ke tak? Hari ke-8 merah. Sini baru kena mandi. Okey, boleh faham? 2. Yang ketiga. Yang ketiga dah. Yang ketiga, bulan yang kedua
Darah datang, darah hitam mari tak sampai 5 hari. Kita buat 3 kemungkinan. 5 hari, lebih daripada 5 hari tak sampai 5 hari. Boleh awal tu 5 hari hitam, boleh kedua 3 hari yang hitam. 1 2 3 hitam, hari keempat merah dah. Faham tak? Faham tak? Faham eh? Keempat merah dah. Okey, soalan, pada hari keempat tukar jadi warna merah tu kena mandi ke tak? Faham tak soalan? Jawapannya wajib dia kena mandi. Apa kena mandi? Sebab kita hukum darah pada bulan sebelum bukan berdasarkan kepada bilangan hari, tapi berdasarkan kepada sifat darah. Selesai tak? Jelas dah? Okey, Tina faham? Faham? Okey, 3. Dan sebenarnya 3 ni boleh pecah pula setiap satu kepada 2. Jadi semua sekali ni. 3 ni boleh pecah kepada 2. Kenapa boleh pecah kepada 2? Okey, kita buat contoh 5 hari tadi tu. Mula-mula sekali kan? Boleh kedua datang 5 hari kan? 5 hari, hari kena merah. Dia pun semaya dah. Semaya. Dia mandi wajib, dia semaya. Lepas tu, hari ke-7, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ada lagi. Okey, selesai. Sebab sama dengan bulan sebelum. Faham ke tak? Faham ke tak? Okey, kemungkinan yang kedua. Hari kena dia mandi dah lah, muka merah dah ni. Dia kata istihadah dah ni. Hari kena tu bik merah, 7 tu bik 8, 9 senyap dah sudah lah. Hari ke-9 senyap dah. Tak ada dah darah. Bulan lepas sampai ke 16. Ni tak ada dah. 9 tak ada dah. Atau 10 tak ada dah. Tak sampai ke 16. Maka pada hari ke-9 ketika darah berhenti di situ, dia telah baru mengetahui bahawasanya start daripada hari pertama sehingga hari ke-9 adalah haid. Boleh faham ke tak? Faham tak? Sebab tak sama dengan bulan sebelum. Apabila haid, hak dia semaya tak disah ke tak? Tak sah. Wajib tak qada? Tak wajib qada. Masalah kalau berlaku pada bulan Ramadan, dia puasa sah ke tak? Tak sah kerana ternyata puasa dia jatuh dalam haid. Wajib qada ke? Wajib qada ke tak? Wajib dia kena qada semula. Hak ni tak ada khilaf qaul as-sahbi, qaul al-laqti tadi. Hak tadi qaul al-laqti kalau bab putus-putus kan. Ni tak ada. Okey, selesai tak? Jadi hak pertama pun ada 2 keadaan, kedua pun ada 2 keadaan, ketiga pun ada 2 keadaan. Jadi semua sekali ada ni. Hak yang boleh berlaku pada bulan yang berikutnya. Dan perkara ini ana sebut di bawah peringatan pada bulan kedua hendaklah dia mengambil hukum suci apabila darah bertukar kepada lemah. Bulan kedua hindung keluar darah hitam sebanyak 2 hari. Kemudian pada hari ketiga darah bertukar menjadi merah. Hukumnya hindung perlu mandi dan mengerjakan solat pada hari ketiga itu. Kerana pada bulan lepas darah lemah itu dikukuhkan sebagai suci. Baik. Kemudian jika pada mana-mana bulan yang setelahnya berlaku situasi darah lemah telah berhenti sebelum melepasi sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam, maka kesemuanya itu darah kuat dan darah lemah adalah haid. Lepas tu anda datang ke rujukan-rujukan daripada kitab-kitab turath yang menyatakan hal tersebut. Baik. Kemudian kita pergi semula hak atas ni sifat-sifat darah. Bab warna darah. Warna darah hitam, merah, jazakumullahu khairah. Hitam, merah, perang, kuning, keruh, tu warna. Yang keduanya pekat atau cair. Ada darah pekat, ada darah cair. Ketiganya berbau kuat dan kurang baunya. Orang Tino tahulah. Orang Jatah tak tahu kalau gapo. Mu ada hak kuat bau darah, ada hak dok. Orang Tino fahamlah kalau kita kata ada hak kuat bau, ada hak dok. Ada orang Tino hak kuat bau tu kadang-kadang usah kata orang lain, dia sendiri pun tak selesa. Allah kuatnya bau. Siapa kau dia pun tak tergamuk nak duduk tepi orang ketika ada bau kuat. Baik. Ya ledok tak tahu. Orang Jatah tanya, ya ledok tak tahu dia ni royak ni. Betul tak orang Tino gitu? Jadi tanya orang Tino dah. Tak usah tanyalah. Baik. Jadi begitulah yang disebut oleh ulama fiqh. Baik, kemudian peringatan. Darah hitam lebih kuat daripada darah merah, darah merah lebih kuat daripada darah perang, darah perang lebih kuat daripada darah kuning lebih kuat daripada darah keruh. Darah pekat lebih kuat daripada darah cair, darah berbau kuat lebih kuat daripada darah yang kurang baunya. Ya bab kuning ni gini, bab kuning ni kita ada bincang sikit. Kita orang yang belajar bab ni, okey ni anak
nak sebut bab orang yang belajar bahid. Ada orang yang belajar bahid dia faham untuk diamalkan kepada dirinya. Ada orang yang belajar bahid bukan hanya untuk diamalkan kepada dirinya, bahkan lebih daripada itu, iaitu untuk menjawab persoalan masyarakat. Menjawab persoalan masyarakat ni adalah satu kewajipan kepada orang yang tahu. Satu kewajipan kepada orang yang tahu. Jadi kalau orang tahu, dia kena royak. Orang banyak kerja, tak boleh weh. Kalau kerja demo bukan benda yang wajib, sebab ni melibatkan kewajipan dia nak solat ke tak ni. Kalau kita, tak ada itu ada kerja nak pergi main bola, tak tahu weh. Kawan ni tak tahu nak boleh sembahyang asar ke tak ni. Menjadi kewajipan kepada orang yang tahu kena royak. Dan kadang-kadang ada permasalahan darah wanita apabila sampai kepada kita persoalan, kita bekok pada susah nak selesai. Maka di sini bagi orang yang mendalami bab darah wanita, dia kena tahu pandangan-pandangan yang kedua. Dia kena tahu pandangan-pandangan yang kedua, agar ketika dia tidak dapat menyelesaikan permasalahan wanita melalui pandangan mu'tamad, dia ambil pandangan yang kedua untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Ni amal royak apabila kita duduk pada tempat untuk menjawab persoalan masyarakat. Cuba bayangkan, ana ada pernah satu ketika dulu orang tino masalah istihadah dia 2 tahun. Dia tanda belaka, dia tanda semua. Dia tanda belaka, dia tanda semua. Start daripada tahun pertama, tahun kedua, warna apa dia tanda belaka. Masa tu dia belajar dengan seorang Prof Dr. Syamsiah yang bagi kata pengantar buku ni, yang mana dia belajar dengan Dr. Syamsiah melalui mungkin online barangkali. Lepas tu oleh kerana dia banyak sangat permasalahan, dia pun tanya, ajukan kepada Dr. Syamsiah. Dah oleh kerana permasalahan tu panjang, jadi nak jawab melalui taliang ni memang cukup payah lah. Lepas tu dia tanya orang tino tu, awak duduk mana? Orang tino kata duduk Mameh. Boleh dia kata. Duduk Mameh, suruh cari Ustaz Abu Usama. Lepas tu orang tino pun telefon. Kata nak jumpa. Kata boleh, tak ada apa, pagi kita kuliah. Tapi kena bawa orang tino lain seorang lagi ataupun bawa suami. Jangan bagi seorang tak boleh. Dia bab ni orang jatuh kena jaga. Sebab fitnah orang tino ni besar. Ni apa yang disebut oleh Rasul. Pertama-tama para ustaz kena jaga ni. Baik, kemudian dia mari bawa. Kita ingat soalan mudah je nak jawab. Teban ni 2 tahun. Cuba bayangkan 2 tahun. Allah. Pernah mata tengok. Nak jawab. Okey. Kadang-kadang apabila kita buat tengok-tengok, mungkin makan masa berjajar untuk menyelesaikan permasalahan dia, boleh kita selesaikan. Ada juga kes-kes tertentu kita terdapat selesai kok. Tak reti kita tak boleh nak menyelesaikan masalah teruk sangat. Baik, kadang-kadang maklumat tidak lengkap. Ada benda-benda tertentu tidak lengkap sampai kepada kita. Jadi kita nak menyelesaikan masalah dia mesti kena dapat maklumat yang lengkap. Maka di sini kita akan cuba menyelesaikan masalah dia dengan mengambil pandangan-pandangan yang kedua. Okey. Itu di antara penting untuk kita mengetahui pandangan yang kedua. Dalam bab berkenaan dengan darah kuning dan keruh, sebenarnya berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah ia termasuk dalam darah haid ataupun tidak. Sehingga ke dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut, kalaulah warna kuning dan warna keruh melepasi daripada tempoh adat seorang perempuan keluar, maka ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan ia tidak termasuk dalam haid. Berpandukan kepada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau daripada Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, kata Ummi Atiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Dulu kami tidak menganggap kuning dan keruh selepas daripada mengalami suci sedikit pun. Okey, ada pandangan yang kedua. Tapi pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kuning dan keruh termasuk dalam warna darah, kerana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Malik daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana ada sebahagian daripada perempuan di zaman tersebut membawa kapas yang ada pada kapas tersebut warna kuning. Warna kuning diletak dalam satu bekas, dia kirim kepada Aisyah, tanya Aisyah,
Nak tanya tentang sembahyang lagu mana? Kata Aisyah, la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Jangan gaduh. Kalau kita kecek Kelantan gitulah, jangan gaduh. Kokoh dulu. Betul tak orang Kelantan kecek dia kokoh dulu. Tak ingat dah Betul tak? Ada tak gitu? Ada tak? Jangan gaduh. Jangan lorak. Hatta tarayna al-qassata al-bayda, sehingga kamu melihat kapas saat itu putih bersih, sedikit pun tidak ada kesan warna darah. Maka berdasarkan kepada hadis ini, majoriti ulama termasuklah mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya kuning dan keruh yang berada di dalam waktu imkanil haid dihukumkan sebagai haid. Baik. Kemudian susunan darah berdasarkan pada sifat kuat. Tu kita ada tulislah. Hitam campur pekat campur berbau, hak tu hak yang paling kuat. Kemudian ada tulis lagi, apabila berhimpun 3 jenis darah ini, maka diberikan hukum paling kuat kepada darah yang keluar terlebih dahulu. Jadi hitam campur pekat campur, lepas tu ni hak yang kedua lah. Hitam pekat tapi tak bau, hitam berbau kuat tapi cair. Merah pekat berbau kuat, ni dia satu taraf. Satu taraf. Sebab masing-masing ada 2 sifat kuat. Satu taraf. Jadi apabila satu taraf, maka diberi hukum kuat bagi darah yang keluar terlebih dahulu. Itu contoh soal Itu contoh. Katakanlah, ni contoh ni kena tulis tak? Tulis Robah doa tu. Padam dulu. Kita tulis sekejap. Jadi menurut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, diambil kira terhadap 3 sifat ini. Warna, pekat, cair, bau, kuat tak? Okey, katakanlah contoh. Hari pertama sehingga hari kelima. Hitam. Pekat. Tak busuk. Payah tu. Tulis hitam, pekat, tidak busuk. Orang Kelantan panggil busuk juga. Sama tak? Okey, tak busuk. Anda tak ingat sungguh dah bahasa. Okey, hari Kena siapa ke 10? Ne siapa 10 hitam lagi Kita tak hitam lagi. Okey, ne 10 hitam. Hitam. Cair. Hitam. Cair. Lepas tu busuk. B. Okey, boleh? Lepas tu hari ke sebelah pandai belah. Lepas tu nak megah. Tukar megah. Sebelah pandai belah. Hak ni megah. Pekat busuk. Faham tak? Faham? Hak ni ada 2 sifat kuat. Hak kedua pun ada sifat kuat. 2 sifat kuat. Hak yang ketiga pun ada 2 sifat kuat. Faham kan? Kalau kira tengok setaraf. Tapi kata ulama' tak, kalau begini keadaannya, maka dihukumkan kuat hak yang terdahulu. Maka kita hukum kuat sebab bisabaq, dengan sebab dia keluar terlebih dahulu. Mana hak keluar terlebih dahulu? Hak mula-mula ni. Jadi hak mula-mula haid, manakala hak yang kedua dan yang ketiga tu adalah istihabah. Faham tak? Dan benda ni ada sebut di nota kaki, ada sebut juga bab ni. Lepas tu kemudian kita nak bincang berkenaan dengan syarat tamyiz. Syarat tamyiz pada muka surat 59. Syarat tamyiz. Syarat tamyiz ini adalah perkara yang cukup penting untuk diperhatikan. Syarat tamyiz. Selagi sebelum daripada kita nak bincang syarat tamyiz, di sana ada pandangan. Okey, ni penting juga bagi orang yang nak menyelesaikan masalah orang. Kadang-kadang warna je tahu, orang tengok warna dia tahulah, tapi bau tu tak ingat kan. Tak ambil cara langsung. Okey. Di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, hanya mengambil kira terhadap warna sahaja. Okey, hanya mengambil kira terhadap warna, tanpa mengambil kira terhadap pekat, cair dan berbau, tanpa ambil kira. Hanya mengambil kira terhadap warna sahaja. Jadi dalam hal-hal tertentu boleh ambil pandangan ni sekiranya kita tidak dapat menyelesaikan masalah perempuan melainkan dengan cara ni. Okey, kita ambil royak ni berdasarkan kepada pengalaman
pengalaman yang kita duduk pada tempat menyelesaikan permasalahan retino. Baik. Dan benda ni anda ada tulis. Dalam bab ni anda ada tulis. Anda tulis mana Anda datang ke ada pandangan yang kedua. Kejap anda tengok kejap dah. Kalau jumpa nota kaki. Okey, kalau tengok boleh tengok pada muka surat 57. Anda ada tulis 121. Pandangan kedua di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i hanya mengambil kira warna sahaja tanpa mengambil kira bau dan pekat. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ada menyebut wa bimadza yu'rafu taghayyurul quwwati wad-dha'fi fihi wajhan ahaduhuma anna al-i'tibara bil lawni wahdah. Okey, boleh tengok terjemahan ya. Bagaimanakah dapat diketahui perubahan kuat dan lemah? Terdapat dua pandangan. Pertama ialah mengambil kira terhadap warna sahaja. Faham dah? Okey, hak tu hak yang kita nak sebut sikit. Kemudian kita nak pergi kepada perbincangan berkenaan dengan syarat tamyiz. Gapo nama syarat tamyiz? Pada muka surat 59. Syarat tamyiz ni gapo nama sebenarnya? Okey. Syarat tamyiz muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tadi kita royak perempuan mubtadaah mumayyizah. Mumayyizah ni kalau kita belajar ilmu tata bahasa Arab, dia adalah isim fa'il daripada mayyaza yumayyizu, mumayyiz. Kita nak buat isim fa'il bagi fa'il hak yang selain daripada fa'il thulathi. Kalau fa'il thulathi atau wazan fa'il, selain daripada fa'il thulathi kita ambil fa'il mudhari', kita buang haraf mudhara'ah, letak mim madmumah dan dikasrahkan huruf yang sebelum akhir. Gitu kan? Orang hak belajar ilmu saraf. Kalau tak ingat tu kena mulalah. Belajar ilmu saraf. Okey, mumayyizah. Mumayyizah atau wazan mufa''ilah. Okey. Masdar dia adalah tamyiz. Mayyaza yumayyizu tamyiz atau wazan fa'ala yufa'ilu taf'il. Baik. Kemudian syarat tamyiz adalah syarat yang perlu dipenuhi. Nah, itu maksud syarat tamyiz. Syarat yang perlu dipenuhi andai kata kita nak hukum darah kuat haid, darah lemah adalah istihadhah. Itu makna syarat tamyiz. Kalau tak cukup syarat ni, tak boleh kita nak kata darah kuat haid, darah lemah istihadhah. Itu makna syarat tamyiz. Anda ada tulis syarat tamyiz ada 4. Patut anda tulis bawah. Maksud gapo syarat tamyiz? Maksud syarat tamyiz ini di sini ialah syarat-syarat yang perlu dipenuhi sekiranya kita ingin meletakkan hukum darah yang keluar melebihi 15 hari 5 malam itu berdasarkan kepada perbezaan yang terdapat pada sifat darah, iaitu darah yang sifatnya kuat dihukumkan sebagai haid, darah yang sifatnya lemah itu dihukumkan sebagai darah istihadhah. Mesti kena cukup 4 syarat ni. Syarat tamyiz kalau kita nak bincang secara kasar mudah ya. Yang pertama mesti kena cukup sehari semalam darah kuat. Yang kedua jangan lebih daripada 15 hari 5 malam. Dah apa kena syarat dua syarat ni? Dah kan kita nak hukum darah kuat tu haid, maka kena cukup syarat haid. Sekuat-kuat haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Mudah kan? Mudah tu dua. Yang ketiganya mesti kena berturut-turut, jangan diselang-seli. Contoh, kita sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah tu main gitu kan. Itu tak boleh lah sebab tak bersambung. Yang ketiganya, darah hak yang lemah kena cukup 15 hari. Cuma yang kelima ni dia ada yang kelima pula, yang keempat darah hak yang lemah mesti kena cukup 15 hari. Baik. Jadi syarat tamyiz yang 4 ni kalau kita nak royak secara kasar begitu. Tetapi sebenarnya, ni hak sebenarnya. Hakikatnya syarat tamyiz ini perinciannya panjang. Syarat tamyiz. Dan punca daripada kesilapan berlaku kerana tidak faham perincian syarat tamyiz. Akhirnya berlaku kesilapan. Sebab itulah dalam bab syarat tamyiz ada bincang panjang lebar untuk mengelak daripada berlaku kesilapan. Sebab lepas dah hak demo-demo hak pandai dah silap kerana tidak mengambil berat terhadap syarat tamyiz. Hak demo-demo pandai dah silap termasuk ambo sendiri. Bukan kata orang lain, orang yang ambo sendiri pun kalau tidak ambil perhati bab syarat tamyiz molek silap. Baik. Syarat tamyiz ana ada cerita secara panjang lebar. Cuma oleh kerana kita kena berhenti pukul 6, maka kita kena berhenti dah. Lepas tu kita ada soalan. Jadi baru pukul 5.57 kita nak jawab soalan sekejap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada hari akhir haid
Pukul 10 malam cek dengan kapas ada darah. Lepas tu tidak solat sebab biasa putu-putu. Pada hari terakhir bangun pukul 6.30 darah tak ada. Jadi kira darah berhenti pukul 10 atau subuh. Sedangkan kali terakhir tengok darah pukul 10 malam tadi. Pada hari akhir pukul 10 malam cek kapas ada darah. Kalau tak ada darah lain, masa cek ada darah. Lepas tu tak tahu darah tubik ke tak tahu. Gitu kan? Baik. Itu soalan dia kan. Pada pukul 10 malam dia cek dengan kapas ada darah. Selesai situ. Lepas tu tak solat lah sebab ada darah. Biasa darah putus-putus. Maksudnya lepas tu darah berhenti mari mula. Lepas tu tiba-tiba jadi kira darah berhenti pukul 1.10. Baik. Pukul 10 atau subuh. Sedangkan kali terakhir tengok darah pukul 10 malam tadi. Ada satu buku yang ada orang tunjuk kepada hamba dalam bab ni, dia kata darah berhenti pukul 10. Ada satu buku. Dan ana tidak setuju dengan pandangan tersebut. Yang mana apa hak yang ana faham daripada apa hak yang disebut oleh ulama fiqh adalah ketika mana ada kemungkinan ada darah, ada kemungkinan tidak, kita kena pakai kaedah al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan. Okey? Wallahu a'lam. Ada satu buku yang mengatakan kena kira berhenti pukul 10. Baik, dan ana tidak setuju dengan pandangan tersebut. Boleh kita tidak bersetuju dengan pandangan tersebut. Okey, baik, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul perlu qada solat jika darah kering pada waktu asar, waktu zuhur perlu qada selepas waktu asar? Zuhur dan asar adalah waktu yang boleh dijamak dengan asar. Lepas tu kita soalan kedua. Jika darah ada pada jam 1.45 telah masuk waktu zuhur, ketika itu kebetulan belum solat zuhur lagi. Zuhur tersebut perlu qada ketika suci nanti. Baik. Dalam bab ni dua soalan ni dia melibatkan dua kaedah. Kaedah yang pertama nama dia adalah kaedah zawalul mani'. Kaedah yang kedua kaedah yang dinamakan sebagai turul mani'. Kaedah zawalul mani', turul mani' amba sebut pada penghujung buku ni. Amba jawab secara ringkas. Apa makna zawalul mani'? Zawal hilang, mani' penghalang. Penghalang ni banyak, antaranya darah haid. Hilang penghalang. Seorang perempuan apabila darah berhenti dalam waktu solat, wajib dia kena solat waktu tersebut walaupun berbaki hanya sekadar takbiratul ihram sebagaimana yang kita sebut sebelum ni. Kemudian kalau darah berhenti dalam waktu asar, wajib dia kena solat asar. Dalam masa yang sama wajib dia kena solat zuhur. Tanpa kita sebut qada ataupun tunai. Tak mau sebut lagi. Kita kata boleh, apabila darah berhenti dalam waktu asar, wajib dia kena solat asar, wajib dia kena solat zuhur. Darah berhenti dalam waktu isyak, wajib kena solat isyak, wajib kena solat maghrib. Pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama fiqh, termasuklah pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanbali, dan pandangan sebahagian daripada ulama di kalangan sahabat, pandangan Abdul Rahman bin Auf, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Hak yang mengatakan perempuan yang mengalami suci dalam waktu asar, wajib kena sembahyang asar dan wajib kena sembahyang zuhur. Suci dalam waktu isyak, wajib kena sembahyang isyak, wajib kena sembahyang maghrib. Dah apa kata dia kata? Dah kan kena sembahyang zuhur. Sedangkan waktu berhenti dalam waktu asar. Baik. Alasannya adalah zuhur dan asar adalah satu waktu ketika ada keuzuran. Seorang yang ada uzur. Zuhur dan asar adalah satu waktu. Uzur benda uzur. Contoh bermusafir. Musafir itu adalah uzur yang boleh kita melakukan jamak takhir. Boleh faham tak? Bila kita bermusafir. Contoh, ana bermusafir daripada Terengganu. Ana duduk di Kelantan 2 hari je, tak butuh lagi safar. Ana duduk di Kelantan 2 hari je, tak butuh safar. Baik. Jadi tiba-tiba ana nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Faham molek dia reti tu. Masuk zuhur, ana pun niat dalam hati nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Lagi masuk asar, nanti masuk asar, ana pun sembahyang zuhur, sembahyang asar. Soalan, ketika ana sembahyang zuhur di dalam waktu asar, ana sembahyang tunai ke qada? Orang Tina faham tak soalan?
Ana sembahyang tunai ke qada? Ana sembahyang tunai. Orang Tino kata tunai wano habis dah waktu zuhur. Dak, untuk ana zuhur dengan asar adalah satu waktu. Boleh faham ke tak? Untuk saya, orang ada keuzuran, zuhur dengan asar satu waktu. Sebab itulah ketika ambo sembahyang di dalam waktu asar zuhur, ambo sembahyang tunai bukan qada. Okey, boleh faham? Kerana zuhur dan asar adalah satu waktu bagi orang yang ada keuzuran. Perempuan yang mengalami suci di dalam waktu asar, perempuan ini dinamakan sahibud darurah. Ketika orang yang ada uzur pun satu waktu, lebih aula lagi orang yang darurah zuhur dengan asar adalah satu waktu. Faham ke tak? Jadi bermakna ketika perempuan mengalami suci dalam waktu asar, bermakna masih lagi berbaki waktu zuhur baginya. Faham ke tak? Faham ke tak? Masih lagi berbaki waktu zuhur baginya. Littihadi, ni apa yang disebut oleh ulama, littihadi waqtai adh-dhuhri wal 'asri fi halati al-'udhri fa fi halati ad-darurati min babi aula. Itu yang disebut oleh ulama fiqh. Kerana ittihad ni satu sama. Dua waktu zuhur dengan asar pada ketika uzur, maka pada ketika darurah lebih aula. Faham ke tak? Sama juga maghrib dengan isyak. Bukan sebab orang tidur kalau nak berhenti darah, dia berhenti sikit. Jadi wajib kena sembahyang zuhur apabila darah berhenti dalam waktu asar, sebab takut darah berhenti zuhur lagi. Bukan, itu tidak ada alasan begitu yang disebut oleh ulama fiqh. Okey, boleh faham? Kalau alasan itu digunakan, maka pasti kalau darah berhenti dalam waktu maghrib, kena sembahyang asar. Tapi tak ada seorang pun ulama fiqh yang menyebut bahawasanya kalau darah berhenti dalam waktu maghrib, kena sembahyang maghrib, lepas tu kena sembahyang asar. Tak ada seorang pun. Okey, boleh faham? Alasan kerana mana? Littihadi waqtayil al-dhuhri wal-'asri wal-maghribi wal-'isya'i fi halatil 'udhri fa fi halatil darurati min babi aula. Okey, selesai situ dah? Okey, selesai. Lepas tu tunai ke qada? Sini pula. Kalau dia sembahyang zuhur di dalam waktu asar, dikira tunai. Kalau tak ada dah nak sembahyang zuhur dalam waktu asar, sebab penghujung waktu asar dah berhenti darah, maka barulah dikirakan qada sembahyang zuhur dan asar dalam waktu maghrib. Okey, selesai sini dah. Baik. Nama dia zawalul mani'. Dan zawalul mani' bukan hanya untuk perempuan yang haid. Bahkan untuk orang gila pun sama. Sebab gila tu termasuk dalam mani' penghalang solat. Orang gila tiba-tiba khabar sia dah, sembuh dah. Pada waktu asar wajib dengan sembahyang asar. Dalam masa yang sama wajib dengan sembahyang zuhur. Sebab dia asar dan zuhur adalah satu waktu. Okey, kemudian turuul mani', sani zawal. Ni turu ni datang perkara yang menghalang. Orang Tino suci. Lepas tu masuk zuhur, orang Tino biasa kalau duduk di rumah dah. Jarang orang Tino masuk zuhur sembahyang lalu lupa jatuh. Jarang. Biasanya orang Tino lagi dak kopak lagi tu tak sembahyang. Pukul 3.30 dari pukul 3 mereka kalau makcik-makcik tua dah, hok dak ingat nak mati lela dah, tu mungkin jaga sembahyang lah awal sikit. Sebenarnya tak salah pun kalau kita sembahyang pada akhir waktu selama mana kita dapat menyelesaikan sembahyang dalam waktu. Betul tak kenyataan ambo ni? Orang Tino ke tak betul? Jadi bagus orang Tino sini weh. Dia kata tak betul. Maya awal waktu belakang. Sebelum tu imam maya dah. Bagus orang Tino sini. Tapi masuk waktu dah. Jadi biasa gitu orang Tino kan. Masuk waktu tak maya lalu. Masa tu suci. Tiba-tiba dalam pukul 2 datang darah. Kita nama dia turubul mani'. Datang perkara yang menghalang. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, wajib tak dia qada balik solat tersebut? Jawapannya kena tengok. Kena tengok daripada masuk waktu sehingga keluar darah, dia sempat tak tempoh untuk menyelesaikan solat. Contoh zuhur berapa rakaat, berapa minit kalau kita sembahyang, jangan panjang sangat, jangan lambat sangat. Jangan panjang sangat, lambat. Jangan derah sangat. Jangan lambat sangat. Sedar-sedar, tengah-tengah. Okey, kata kalau sembahyang zuhur 4 rakaat tu 5 minit lah kita letak kan. Daripada masuk waktu zuhur sehingga keluar darah cukup 5 minit, maka wajib dia kena qada balik solat tersebut. Kalau tak cukup 5 minit,
Zuhur ni kita kata dari pukul 1.09. 1.09 tu bila tengah melaungkan azan. Tu bila tak habis lagi hayya 'ala solah, tu bi darah dah 2 minit baru tak sampai lagi. Maka tak wajib diqada balik kerana tidak sempat tempoh untuk mengerjakan solat daripada permulaan waktu hingga keluar darah. Okey, tu bab dia turuwul mani'. Kita ada dua. Zawalul mani', yang keduanya adalah turuwul mani'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi minta maaf ambil masa lebih sikit, lebih 7 minit. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Gana pihak penganjur. Malam ni gana sambung. Okey, pihak penganjur raya sambung. Jadi gini, malam ni lepas maghrib kita sambung. Bagi orang yang ada kerja tak ada masalah dah. Orang yang ada kerja tak ada masalah. Jadi orang yang ada kerja boleh ikut melalui Facebook. Baik, insya-Allah kita akan sambung malam ni. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Masalah kalau macam qada dengan apa tu alasan yang Ustaz kata kita boleh